yang kita tunggu sepatutnya didakwa sehingga hari ini tak didakwa. Hakim Nazlan sepatutnya didakwa oleh Jabatan Peguam Negara, sampai hari ini tak didakwa. Dan hari ini amat mengejutkan bila mana kenyataan SPRM bercanggah dengan kenyataan Peguam Negara. SPRM beritahu bahawa kertas siasatan dah selesai. SPRM beritahu bahawa kertas siasatan telah pun dihantar kepada Jabatan Peguam Negara daripada bulan 5. Apa Jabatan Peguam Negara buat? Daripada bulan 5 sampai hari ini 3 bulan. Dan hari ini dia cakap, saya tak terima kertas siasatan. Adakah AG mengatakan Ketua Pengarah SPRM menipu? Saya minta SPRM jawab benda ni. This is a very serious allegation. Mereka menuduh Ketua Pengarah SPRM menipu. Kita bukan tak tahu AG ni dilantik oleh Muhyiddin. Dan kalau dia lakukan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan, maka kes Datuk Seri Najib suka tak suka, kena tengok keputusan Hakim Nazlan ini dulu. Kalau Hakim Nazlan ini didapati bersalah, maka kes Datuk Seri Najib perlu diisytiharkan sebagai null and void, tidak sah, kerana perbicaraan dilakukan oleh hakim yang mempunyai conflict of interest, kepentingan peribadi. Jadi kita bukan nak campur urusan mahkamah, tak ada masalah. Apa yang berlaku di Mahkamah Persekutuan ni tak apa, teruskan. Cuma kita nak tahu kenapa sehingga hari ini Jabatan Peguam Negara tidak mendakwa Nazlan. Why? Adakah Jabatan Peguam Negara nak dakwa tetapi Perdana Menteri tak bagi dakwa? Kerana saya tahu Peguam Negara bukan orang yang berani. Dia bukan jenis orang yang boleh langgar kata-kata Perdana Menteri. Tentu dia tak akan berani mengingkari arahan Perdana Menteri. Cuma kita bimbang. Jadi kita minta Peguam Negara menjawab, adakah beliau tidak melakukan pendakwaan ke atas Nazlan kerana beliau dilarang oleh Perdana Menteri? We want to know. Rakyat Malaysia perlu tahu sama ada benar ataupun tidak bahawa pendakwaan ke atas Nazlan dihalang oleh pihak eksekutif. Kita nak tahu. Itu sebab sepatutnya sistem kehakiman Malaysia, Jabatan Peguam Negara, kita perlu letak orang yang bebas, betul-betul bebas. Tidak ada alignment dengan orang UMNO ke, orang PKR ke, orang PAS ke, orang DAP ke. Dia mesti boleh buat, sebab dia ni status dia macam Suruhanjaya. Dia memang bebas, sepatutnya bebas. Tak sepatutnya dia kena dengar arahan orang politik. Itu pandangan saya. Okey? Begitu. Berkenaan dengan kemungkinan penangguhan ni tadi tu ya. Sebelum ni tu Ismail Sabri kata dia akan bincangkan tarikh pengumuman tu bersama dengan top 5 UMNO tu Penangguhan apa? Tak, untuk menetapkan tarikh, menetapkan tarikh PRU tu. Jadi sebenarnya sampai sekarang inilah, kita senang ceritalah, berhentilah jadi orang yang bodoh dan percaya dengan cerita top 5 akan putuskan tarikh. Ini bullshit. Bullshit. Minta maaf cakap. Ahli UMNO dibodohkan oleh Ismail Sabri dalam Perhimpunan Agung yang lepas. Hanya semata-mata nak elak daripada dibelasah oleh perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, maka dia kata dia setuju dengan semua benda-benda yang parti minta. Dia umum. Last kali dia kata bab pilihan raya ni biar bincang di antara top 5. Saya nak tanya, berapa kali bincang top 5 baru-baru ni? Sepatutnya Biro Politik Mesyuarat mana dia pergi?
Sepatutnya mesyuarat biro politik tu diteruskan tanpa dia kalau dia tak ada masa nak datang. Ini presiden parti pula kena tangguhkan, nak kena tunggu masa naik presiden. Ini undang-undang apa ni? Tak betul. Memang ada top 5 berbincang, tapi kalau top 5 tu sendiri susah nak berjumpa, kena tunggu masa Perdana Menteri, jangan kita jadi bodoh. Kita nak percaya dengan helah Ismail Sabri. Ismail Sabri tak nak bubar parlimen, dan parti kena tegas. Kita tahulah sekarang ni Datuk Seri Najib menuju perjalanan dia seperti mana yang Atuk rancang. Selepas ini siapa yang akan menuju perjalanan dia? Datuk Seri Zahid. Hari ini UMNO sedang menunggu. Mai Sabri kata apa? Kalau buat pilihan raya hari ini umpama bunuh diri, sebenarnya UMNO hari ini sedang dibunuh perlahan-lahan oleh Ismail Sabri. Kalau bodoh lagi tak boleh faham, tak tahu nak cakap apa lagi. UMNO sedang dibunuh oleh Ismail Sabri dengan melengahkan lagi pilihan raya ni. Lepas ini mantan presiden dah tak ada, presiden dah tak ada. Kita tak tahu apa dia nak buat dengan timbalan presiden. Last kali kita tidak ada pilihan, hanya dia saja calon yang boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi saya nak ingat satu, jangan confident sangat. Hari ni pandai pula bila ditanya oleh media, dia cerita tentang kuasa agung. Kalau kau tahu tentang kuasa agung, kau tahu bahawa yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri ialah Yang di-Pertuan Agong. Janganlah pandai-pandai petik nama Agong, seolah-olah dia cerita, jalan cerita dia seolah-olah macam Agong yang tak nak bubar parlimen. Agong bukan bodoh tau. Walaupun Agong di Dubai hari ni, dia tahu apa berlaku dalam negara. Tunggu je lah dia balik nanti 23 hari bulan. Dia bukan bodoh. Jangan ulang lagi lah. Balik-balik kata dia boleh minta, tapi belum tentu Agong akan perkenan. Lupa ke bila nak melantik dia menjadi Perdana Menteri setahun yang lalu? Tuanku dah cakap kalau berlakunya persengketaan lagi, tidak ada lagi pelantikan Perdana Menteri baru, dia akan bubarkan. Hari ni masih ulang lagi, seolah-olah kalau dia bawa benda ni pergi menghadap tuanku, tuanku akan tolak. Tuanku pun silap-silap hari ni menunggu bila dia nak datang untuk persembahkan permohonan untuk membubarkan parlimen. Malah saya tak terkejut kalau dia dah hantar pegawai dia tanya dengan AG Chambers, kalau Mak tak nak bubar, macam mana cara dia boleh bubar? Saya tak terkejut. Itu sebab hari ni saya nak ajar parti ni. Parti ni perlu tahu bahawa Ismail Sabri ni dia angkat oleh 114 orang. Ada yang kata 112, tapi 114 orang. Maknanya hari ni kalau misalnya ada 4 orang daripada UMNO yang saya yakin bila-bila masa boleh dapat, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, 4 orang cukup. Tarik diri daripada menyokong Ismail Sabri. Sebelum tarik diri, pecat dia sebagai ahli UMNO. Lepas tu kita minta orang lain, ahli parlimen lain, tarik diri daripada menyokong Ismail Sabri. Siapa yang tak nak ikut keputusan parti, pecat. Habis cerita. Takkan nak tunggu parti ranap baru nak buat pilihan raya. Hari ni Ismail Sabri membantu musuh-musuh politik UMNO. Kena ingat, hari ni dia membantu Bersatu, hari ni dia membantu PAS, dan hari ni dia membantu juga PKR, DAP, PAN dengan melengahkan pilihan raya, memberi masa kepada mereka untuk mengumpulkan kekuatan.
Dan kenapa UMNO hari ini memberikan masa untuk Ismail Sabri membunuh kita, membunuh presiden kita dan membunuh mantan presiden kita? Saya betul-betul kecewa. Minta maaf cakap. Hari ini bila time dia dah dalam keadaan tersepit, dalam wawancara dia menceritakan tentang hubungan baik dia dengan Datuk Seri Zahid, hubungan keluarga lah apa. Betul, saya tak nafikan. Memang abang dia Kamaruzaman Yaakob baik dengan Datuk Seri Zahid. Bila Kamaruzaman kena tangkap polis, Datuk Seri Zahid lah yang telah membawa balik motor Kamaruzaman Yaakob. Memang itu kita tak nafikan. Tetapi itu dulu hubungan di antara Kamaruzaman Yaakob dengan Datuk Zahid. Kalau nak kira hubungan dulu, hubungan Anwar Ibrahim dengan Datuk Zahid pun baik. Tapi apa jadi dengan Anwar Ibrahim? Apa jadi dengan Anwar Ibrahim? Hari ini demi politik dia sanggup keluarkan rakaman perbualan dia dengan Datuk Zahid. Dia sanggup bekerjasama dengan apa nama sekarang ni sedang berunding dengan Bersatu. Dia sanggup. Dia duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dia biarkan Tun Mahathir sampai 87 pertuduhan kenakan ke atas Datuk Zahid. Kau nak cerita pasal keluarga? Habis Ismail Sabri, dia lupa bekas ketua wanita dia tolong dia nak menang pilihan raya di Bera tu. Apa jadi dengan ketua wanita bahagian dia yang kerja dekat Kemas? Dia tukarkan pergi ke Raub. Orang tu lagi Kuala Kerau. Orang tu lagi satu tahun setengah nak pencet. Ada dia kenang budi? Tak ada. Orang yang selama hari ni membantu dia, cuba tanya balik. Ada yang bertanya khabar pun tidaklah.